Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi guys, untuk kali ini saya akan mereaksi ya tentang pengalaman seorang anggota pasukan khas dari Malaysia ya, berkaitan dengan latihan bersama pasukan khusus dari Indonesia. Jadi di sini ada satu video dari channel Syakirin Yusuf Official yang mana ini adalah latihan komando antara bangsa, yaitu antara Malaysia dan Indonesia. Saya melihat kedua pasukan khusus kita ya, antara Malaysia dengan Indonesia ini sangat kompak dan juga sangat menghormati antara satu sama yang lain. Jadi di sini beliau berkongsi ya, dia sharing pengalaman beliau ketika latihan bersama dengan pasukan khusus dari Indonesia. Jadi langsung kita saksikan pengalaman dan juga kita mendengar sama-sama pengalaman beliau ketika latihan bersama dengan pasukan khusus dari Indonesia. Jadi langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Ini kita melihat latihan komando antara bangsa ya, Malaysia dan Indonesia. Begitu akrabnya komando kita kedua negara ini. Oke, ini video ini adalah perkongsian pengalaman individu, tujuan utama untuk memberi sesuatu bermanfaat ya kepada generasi yang akan datang sebagai pedoman dan panduan hidup. Tidak ada kena-mengena dengan mana-mana individu atau organisasi. Jadi kita melihat bagaimana pandangan seorang pasukan khas ya dari Malaysia berkaitan dengan komando, dan ini adalah khusus latihan dua negara nih, Malaysia Indonesia, pasukan khusus ya, komando Malaysia dan Indonesia. Jadi menarik untuk kita sama-sama mengetahui ya berkaitan dengan hubungan Malaysia dan Indonesia dari segi pertahanan ya. Ayo. Ini Syakirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku. Dia ini bagus nih guys. Dia sharing ya berkaitan dengan latihan-latihan yang basic lah. Tidaklah yang benda-benda yang sulit dia tidak akan bicarakan. Tetapi kita melihat di sini hubungan tuh Malaysia dan Indonesia, pasukan elit ya, pasukan khusus antara Malaysia dan Indonesia. Jom. Assalamualaikum, apa khabar sahabat-sahabat semua? Waalaikumsalam. Minta maaf. Saya missing in action. Lebih kurang dalam 3, 4, 5 bulan juga lah. Saya minta maaf sangat lah. Orang kata hari ni kata tak boleh lah, tekanan demi tekanan demi tekanan saya terima daripada sahabat-sahabat sekalian. Ada yang PM saya kan, buatlah video sikit pun jadilah. Ramai orang mau tahu ya. Saya kata ni ruang pejabat saya ni. Saya buat sekejap lah. Saya buat sekejap. Benarnya video ni, persiapan ni saya dah buat dah. Cuma konten tu, rakaman ni, jadi saya buat. So hari ni ramai orang tanya saya kan tentang pasukan khusus. Pasukan khusus. Pasukan khusus komando. Masalah ni bulat. Indonesia, Singapura, semualah. Marine, Special Forces daripada Filipina kan. So banyak tanya siapa yang terbaik kan. So saya pendekkan cerita nama kata Special Forces ataupun komando ni semua terbaik. Okay, semua terbaik. Bagus. Hari ni dia ni tidak merendah-rendahkan. Ramai juga. Semua bagus. Saya nak cerita berkongsi pengalaman saya latihan bersama dengan komando Indonesia. Okay. Komando Indonesia. Saya banyak terlibat lah tapi taklah sebanyak kan saya terlibat latihan bersama dengan komando Indonesia. Okey, jadi kalau kita tengok gambar dulu. Gambar tu. Gambar. Ini gambar yang pertama. Foto guys. Kita tengok foto ya. Kita tengok gambar yang pertama kan. Ini upacara tahun pembukaan. Tahu. Upacara pembukaan tahun ini guys. Malindo Darsasa. Okey, Darsasa ni apa? Latihan gabungan bersama Malindo, Malaysia dan Indonesia. Darsasa, darat, samudra dan angkasa. Iaitu melibatkan 3 cabang komando negara, iaitu darat, laut dan udara. Kalau kita kata Malaysia, 21 GGK mewakili darat, Paskal laut dan juga Paskal udara. Okay, kalau kita tengok GGK tu yang Greenberry tu GGK lah, daripada kiri ni. Kalau kita tengok yang kedua tu
yang warna apa, warna macam warna merah jambu tu, tu Pascal, 2 orang Pascal. Yang biru tu Pascal. Yang tengah ni pasukan Komando Indonesia lah. Ini pasukan dia punya Special Forces udara dia, yang dipanggil Dan Bravo ataupun Detachment Bravo. Komando yang merah tu dia punya komando darat lah, iaitu Kopassus. Suka ni Kopassus ni. Ramai kawan-kawan saya ni Kopassus. Baik, Korps Pasukan Khusus. Okey, Korps Pasukan Khusus ni dia pecah lagi. Dia ada SAT 81. 181 ni kumpulan anti penganah lah. Ada lagi pecahan. Dan yang sebelah kanan last yang pegang sniper rifle tu adalah Pascal. Kita punya Pascal. Ini upacara pembukaan. Cerita pasal Malindo ni kan. Malindo ni saya siri pertama dibuatkan Everly Melaka, itu saya terlibat. Saya sebagai staff Combined Joint Task Force di antara Indonesia dan Malaysia lah. Saya sebagai staff. So kita buat line of action, LOA. Sekiranya berlaku macam ni, ini line dia. Berlaku macam ni, penganah buat macam ni, ini dia punya line of action dia. Beliau ini kan dia terlibat secara langsungnya dalam latihan pasukan khusus nih antara Malaysia dan Indonesia nih guys. Dan Everly Resort dekat Melaka, ataupun orang panggil Riviera dulu. Habis bergegam, kita letungkan dia punya cermin dia, orang panggil method of entry kan. Kawan saya masa tu Major Joseph, nasib baik dia tutup badan dia tu dengan tilam hotel kan. Kat hotel kita buat membebaskan tebusan. Tilam tu dia letak atas badan dia. Masa berlaku pasukan keselamatan bergempur masuk tu, dia orang masuk dari cermin tau. Dia pakai, orang panggil, kita pakai CLC, kita pakai frame charge, kita pecahkan cermin tu, kita masuk dalam cermin lah. Fast rope dengan helikopter turun atas bangunan tu, dan kita masuk ke situ lah. Jadi masa letupan tu dia punya ceiling semua runtuh lah. Jadi kawan squad saya ni Major Joseph ni, dia ditimpa lah oleh ceiling tu. Nasib baik dia duduk bawah tilam. Ingat ni cerita ni kan. Okey, tu gambar yang pertama masa ni pembukaan. Saya terlibat 2 kali saja. Yang pertama, yang first saya tak ingat lah, rasa dalam 2000 apa, saya cari dalam internet tak jumpa. Ingat dalam, saya captain masa tu, saya rasa masa dalam 2006 kot, 2006 macam tu lah. First kali Malindo Lagama dan Sasa buat dekat Melaka. First kali kita buat counter terrorism. Okay, ini gambar yang pertama. Cantik kan dia punya berry-berry kan. Ini seri yang ke 2023. Dia 3 tahun sekali dia buat. 3 tahun sekali ya. Yang nanti saya cerita yang saya terlibat Okay, cantik ya. Tengok dia punya sniper rifle, dia punya rifle. Pakaian pun ganas guys. Dan Pascal pakai apa ni? Pakai Sawyer ke apa ni? Pakai tu yang pakai M4. Nampak M4 dia ada holographic, dia ada apa? Dia ada aim point tu dengan suppressor. Dia punya silencer tu macam-macam senjata pakai cantik. Dia punya ghillie suit tu baju sniper kita panggil. Bendera berkibar di belakang tu dengan warna-warni, ada armored carrier, armored vehicle, armor ya kan. Cantik ni. Alright, ini tak silap saya 2023 ni buat dekat Mersing Penyambung ke belah Pekan Pahang, saya tak ingat lah. Saya dijemput pergi masa tu, tapi saya ada penugasan lain. Okey, seterusnya kita tengok. Ini badge yang saya dapat ni 2019 buat kat Jakarta. Buat dekat Darsasa. Dekat Malindo Darsasa. Camp, ya Allah saya lupa dah. Buat dekat dia punya Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa dah. Ini 2019 lah saya terlibat ni. Bukan beduk Singapura. Allah, saya terlupa sahabat-sahabat, saya terlupa, saya minta maaf. Ni badge ni ada dengan saya ni. Badge ni ada dengan saya ni. Siapa lah, mana lah tahu kan, orang yang berminat ke kan, rezeki dia ke, jumpa dengan saya ke, subscriber saya ke, saya bagi free, bagi hadiah. Saya simpan ni, siapa dah dapat ni. Saya tak jual, saya bagi free lah. Sebab subscriber saya ni banyak support saya, sokong saya. Saya sayang ni subscriber saya ni. Nanti guys ni subscribe dia ya guys. Tengok gambar yang ketiga yang ni. Check-in. Ini masa pembukaan ni. Masa pembukaan ini 2019. Gabungan ya. Indonesia Malaysia. Tuan-tuan tengok barisan yang duduk tu, yang duduk di sebelah kanan sekali.
Kanan sekali. Barisan depan yang pakai celuring Malaysia tu. Oh, ini nih. Okey, yang pakai luring Malaysia Greenberry tu. Kau tahu pasal tak? Kanan sekali. Yang geng-geng pakai overall hitam tu di barisan depan kan. Ni yang duduk barisan nombor 2, kena lock hamaka. Allah yarham, kena lock hamaka. Dia bersama-sama saya ada sekali lah. Banyak kenangan saya. Dia CEO saya, bekas CEO saya. Orang pegawai yang sangat bersemangat. Ini penutupan Darsasa. Indonesia, dia akan cakap Indonesia tu sampai kita ingat ada orang Indonesia lah. So kita sedekahkan Al-Fatihah dulu lah, sahabat-sahabat sekalian, kepada Kinul Amaka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih sahabat. Ini masa upacara penutup lah. Penutup. Tadi pembukaan. Ni penutup dah. Oh, tadi terima kasih pembukaan. Okey, banyak lagi saya gambar ya. Daripada gambar saya bercerita. Seterusnya kita tengok Indonesia punya pasukan khusus dia. Pasukan khusus Indonesia. Ini saya suka bahasa dia tu. Nama dia Denjaka. Ini selalu saya dengar ni. Jala Mangkara. Itu ya. Dia ni macam kita apa tadi? Kalah Menjala bahasa dia tu. Nama dia Denjaka. Detachment Jala Mangkara. Detachment Jala Mangkara. Detachment Jala Mangkara. Oh, itu ya. Denjaka. Nama dia tu. Dia ni macam kita punya Paskal lah. Denjaka ni macam kita punya Paskal lah. Saya suka Jala Mangkara. Banyaklah semua pasukan-pasukan khusus. Semua saya suka lah. Detachment Jala Mangkara. Buat di latihan di Indonesia tu tahun 2019, salah seorang anggota dia meninggal masa menyelam. Dipercayai berlaku keracunan gas tu kan. Masa tu saya ada masa tu. Cuma tengok mayat dia jalan, mayat penyelam yang meninggal tu kan. Kita tengok sedih lah. Orang kata kecelakaan ni kadang-kadang siapa nak kan. Tapi di dalam latihan tu, especially latihan komando pasukan khusus yang orang kata berisiko tinggi ni kan, kita accept 5 ke 10% orang kata kemalangan lah. Kemalangan begitu ya. Kalau latihan ini ada anggota kita yang cedera Allah kan. Ini kita itulah kan guys, pasukan keselamatan ini kan patut kita sokong dan juga sentiasa doakan mereka. Tengok dorang latihan saja pun ada yang sampai kehilangan nyawa demi semata-mata untuk mempertahankan negara tu. Anti teror dia kata. Anti teror, anti sabotas. Kalau kita ada kontor teror, penanggulangan, pembajakan. Itu bahasa-bahasa Indonesia lah. Penanggulangan ni counter terrorism. Pembajakan ni dia kata perampasan pesawat. Pembajakan tu. Detachment Jala Mangkara. Ataupun kita panggil Denjaka. Itu Denjaka. Dia punya pasukan khusus dia menyelam macam kita punya pasukan khusus Paskal lah. Antara yang terbaik lah. Kita punya Paskal pun antara yang terbaik juga. So seterusnya kita tengok. Ini dia panggil Detachment Bravo ataupun dia panggil Den Bravo. Tadi Denjaka, ini Den Bravo. Warna oranye tu kan. Pakaian dan darah mengalir tu. Darah mengalir dia warna tak macam dengan Kopassus. Ini darah mengalir ya. Baru saya perasan ya guys. Ni Den Bravo ni macam Paskau kita lah. Paskau kita beri dia warna bagian biru udara kan. Pasukan khusus udara kita biru. Dia ni warna oranye. Kita tengok tu. Itu bezanya. Dia kan biru, ini oranye. Pistol bawa dia punya side arm dia panggil lah. Ini pegawai perwira dia lah. Okey, seterusnya kita tengok Kopassus. Kopassus untuk Indonesia. Professionalism prajurit Kopassus. Bertempur dengan senjata itu hal biasa bagi prajurit. Tetapi bagaimana memenangi pertempuran tanpa menumpahkan darah dan berhasil mencapai tujuan operasi adalah ilmu tertinggi. Dia punya Kopassus, dia punya semangat kuat semangat. Dulu saya saya pergi ke Indonesia buat latihan Kopassus kan. Saya pun dengar cerita sini ke sini. Dan cerita bila latihan jalan lasak Kopassus tu kan, bila dia berjalan kat satu kawasan sekolah tu kan,
budak sekolah ni akan berhenti sekolah ni, akan pergi tepi jalan berbaris ni kan, bagi semangat Kopassus. Macam tu ya guys. Ni, Kopassus ni macam pasukan yang akan membebaskan Indonesia. Pasukan khusus, Kopassus. Jadi di dalam Kopassus ni dia Kopassus ni macam kita punya pasukan kita lah, Regimen Gerahas lah. Regimen Gerahas. So komando kita lah. Kalau Kopassus dia ada Satuan 81 SAT 81 tu bersamaan dengan unit lawan keganasan, sama dengan kita punya unit lawan keganasan Regimen 11 Gerahas kita lah. Bagus ya. Dia punya ni lah, dia punya sharing macam ni. Punya pasukan-pasukan khusus dia. Kita tengok ni dua orang sahabat saya ni. Wah, ini sahabatnya ni guys. 2019 tu muka saya tu sama yang ni loh. Muka lah dengan muka dulu kan. Iyalah, sama. Dia saya ni ada sentiasa muda. Siapa nak belajar ilmu awet muda main sini. Bangun subuh pukul 5. Tak ada saya bangkit subuh pukul 7 pagi kan. Ini 2019 Sebelah kiri tu kita tengok sekarang ni saya rasa ada ACP dah kot. Kawan-kawan di ACP dah. ACP Assistant Commissioner Police ataupun The SEC dah ni. Dah 1 bintang ni sahabat saya ni, saya rasa ni 2019, sekarang ni 2023 kan. Ni dia daripada mana tu? Kalau kita tengok Berry Maroon tu dan inilah daripada UTK, Unit Tindakan Khas. Memang tindakan cepat lah. Dia punya tindakan yang menggerakkan dia laju, dia cepat. Tindakan dia cepat lah. Kalau kita tengok menteri punya konvoi kan, yang escort naik motor BMW ke yang pakai jaket, tu UTK lah tu. UTK pengiring Unit Tindakan Khas. UTK. Sebelah kanan sekali tu kan, saya pun rasa ni pun dah 1 bintang ataupun full kena lah. Polis juga. Siapa dia tu? Polis. Ini polis yang tentera ni guys. 69 ataupun VAT 69. 69 very dia macam very SAS kan. Lambang dia pun macam SAS lah, Special Air Service lah. Tu kawan-kawan saya, sahabat saya lah. Saya minta maaf lah, jangan marah saya dah. Saya masuk gambar tapi saya dah blur muka dah. Dia blur. Menjaga identiti orang ya. Khusus pun polis daripada PDRM, daripada support, dia orang terlibat juga. Gabungan counter terrorism. Kita latihan dengan Angkatan Bersenjata TNI Malaysia dan TNI. Sudah terlibat juga dan ambil Tentera Nasional Indonesia. Belajar semua kan. Bagus sebenarnya, bagus. Selesai 3 tahun sekali ya. Ini dengan sahabat saya, bapa, sebenarnya dia bapa. Pak Mayor Kopassus. Ini kan Kopassus ni di Bandung. Di Bandung dorang. Nama daripada gagal dalam tugas. Kata-kata tu guys. Kan. Bikin merinding. Mati dalam pertempuran daripada daripada lagu tu, Komando Latihan Pertempuran tu kan, lagu Indonesia tu kan. Dia suka kata-kata dia semangat. Komando Latihan Pertempuran. Ini dia punya Kopassus punya camp lah ni. Dekat ini Bandung. Camp Kopassus di Bandung. Sana lah pergi ke sana. Alright. Seterusnya lagi sebelum kita buat latihan, orang kata apa, latihan praktikal, kita gempur kapal, kita gempur bangunan, kita gempur pesawat kan. Sebelum kita buat latihan, kita akan buat war game dulu Dia panggil tabletop exercise. Tabletop exercise ni kita nak tengok orang kata apa taktik dan teknik macam mana pergempuran kita sama ke tak. Nanti tuan-tuan dia macam ni tau. Kalau katalah pesawat Malaysia, na'udzubillah pesawat Malaysia, passenger dia pun orang Malaysia, ada orang luar negara apa semua, di hijack dan diletakkan, dilandingkan di Indonesia contoh. Penganah landingkan di Indonesia, nak isi minyak ke apa kan. Jadi siapa nak selamatkan pesawat tu? Inilah kita panggil protap ataupun orang kata prosedur tetap. SOP. Seandainya berlaku macam tu, penggempuran dilakukan oleh komando Malaysia ke komando Indonesia. Kalau komando Malaysia gempur, dan komando Indonesia nak bagi bantuan macam mana. Jadi ini koden ke bantuan ahli penggempur ke macam itulah Kebiasaannya kalau dalam proses penggempuran ni kita takkan campur, kita campur. Sebab kita dah serasi dengan badi-badi kita lah, dengan tim kita tu dari segi kawalan, command and control, semua teknik, taktik dan prosedur semualah. Ini tabletop dia panggil. Tabletop ni banyak staff orang panggil staff exercise. Tu yang duk angkat tangan tu cuba tu. Ini. Samseng yang duk angkat tangan tu. Saya tabletop. Saya mewakili ni, wakil lah sebenarnya ni. Ini terkejut tergempang ni. Wakil Malaysia ni, mewakil Malaysia tabletop exercise di antara Malaysia dan Indonesia. Agama Malindo Agama 2019.
Di sebelah kanan saya tu Komander Azri, kan, Komander Azri. Sekarang ni saya tak tahu pangkat apa, lama saya tak jumpa dia. Yang sebelah kanan tu, belah kanan saya tu Major Yusman daripada Paskau. Azri ni daripada Pascal. Tu dengan sahabat-sahabat saya di belakang tu lah. Darat dan udara semua tu kita berbincang dengan pasukan khusus Indonesia, dia panggil CJTF, Combined Joint Task Force. Saya Task Force Commander lah masa tu. Cerita dia lah ni dalam tabletop ni. Okay, kita cerita sembang-sembang tu lah, tanya kalau bab Pascal nanti dia tanya, saya akan tanyalah sahabat saya yang Pascal. Yang Pascal, saya lah Pascal macam mana prosedur dan macam tu lah. Ni dekat Indonesia, Bogor. Di Bogor ya. Pusat pengaman lah, Bogor Peacekeeping Center. So di Bogor. Okey. Seterusnya kalau kita tengok ni, saya bagi speech masa ni. Tu saya tu lagak sikit nak tunjuk, nak tayang sikit noh. Tengok kan kita punya pasukan keselamatan, pasukan elit, pasukan khas ya. Mereka saling menghormati antara satu sama yang lain ya. Macam ni yang kita mau rakyat juga begini. Ini pasukan khusus nih guys. Dorang tidak meninggi-tinggi diri, saling menghormati antara satu sama yang lain. Ada bendera Malaysia, bendera Indonesia kan. Semua datang tengoklah. Ini dipanggil Subject Matter Expert Exchange Program. Apa nama sudah ni? Kita didedahkan dengan syarahan lah. Saya bagi syarahan tentang pengalaman orang terlibat dengan operasi keganasan lah. Saya terlibat, saya ambil kes tadi 2 lah. 1 Op Fajar membebaskan tebusan 58 tebusan. Yang seterusnya lagi pencerobohan daripada pengganas suluk di Lahad Datu lah. Terlibat juga ya. Lesson learn dia, apa dia punya kesan kepada kita punya psikologi, dia punya change of command, pelaksanaan operasi itu sendiri, mula-mula daripada PDRM serahkan kepada ATM, dan bila serah pada ATM, apakah PDRM punya tugas, macam itulah. Share lah, Indonesia pun share kak. Dia banyak, kalau kata dia banyak share pada JI punya pengemburan. Lepas tu lagi apa lagi Dr. Azhari kan, yang Indonesia tu, orang Malaysia tu, yang pengemboman di Bali. Dia ceritalah banyak. Dia cerita, dia kongsikan pengalaman-pengalaman dia. Kita boleh tanya, lepas tu gambar-gambar, apa semua kita tengok lah semua. Ni semua cerita keganasan dan menangani pengganah lah cerita dia ni. Okay. Seterusnya kita tengok, ni gambar kecil ni. Gambar ni kira mahal gambar ni kan, ada 2 bendera kan. Tapi orang kata siapa-siapa beribu kan, cari bendera pacak kiri satu, kacak kanan satu, bomai sikit kita cakap kan. Itulah tu. Itulah kenangan saya ni. Saya share dengan tuan-tuan ni. Saya tak share dengan siapa-siapa ni sebenarnya ni. Untung ya. Share, nanti kita cerita komando-komando ni sikit Pasal komando. Okey, seterusnya lagi ni dia bagi hadiah lah, bagi kenangan pada saya lah. Dapat hadiah. Bagi tu Subject Matter Expert Exchange. Saya cerita keganasan tu lah. Okey. Ini pelakar dia ni, dia bagi. Cantik pelakar dia ni. Satu bintang bagi pada saya tu Ada kat rumah saya ni. Yang ni saya tak boleh bagi hadiah lah ni kepada tuan-tuan semua ni. Ini saya simpan. Kenangan ni. Sayang kenangan. Nega Kopassus tu kan. Nega Kopassus. Satu bintang Memasan macam ni, Brigadier General. Dia Wadanjen kot. Wadanjen betul lah. Wadanjen Kopassus. Wadanjen Kopassus. Okey, Brigadier General TNI bagi kat saya ni. Saya simpan lah sekarang. Ni sijil dia. Okey. Sijil dia. Ini ada sijil. Certification of Appreciation. Mayor Syakirin bin Yusof, has become a keynote speaker. Saya jadi speaker lah. Saya nak share. Saya orang kata bukan ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ni perkongsian pengalaman. Ini video ni cerita perkongsian pengalaman. Kalau saya cerita yang bukan-bukan nanti marah tu brother-brother gerak kat luar sana tu kan. Alright. Ini saya punya sahabat baik saya di sana. Sahabat baik saya, anak ramai, anak dia. Saya dah update dalam Facebook kan. Dia Kopassus dia Kopassus. Kopassus guys juga. Saya naik motor scram dengan dia, ambil scram Kopassus. Pusing bandar Bogor, pergi cari barang semua. Sempat lagi. Hati kan, pergi dengan dia. Saya bagi, saya punya muffler masa tu, sahabat saya beli dekat Perancis. Saya bagi mana muffler pada dia, tukar, dia bagi saya muffler Kopassus lah. Bertukar. Kat rumah saya ni muffler Kopassus ni. Begitu dorang latihan. Sahabat saya dan keluarga dia sihat. Saling bertukar kenangan. Melimpah ruah. Semoga dia ada
cerah bintang dalam kerjaya dia. Sahabat saya ni, saya blurkan muka dia. Oh, dia blur. Terima kasih ni. Buat saya blur muka dia. Okey. Ini kita pergi kepada Pancasila dekat lubang buaya yang 7 jeneral mati dibunuh tu kan. Saya melawat tu. Saya mau pergi sini juga guys, tengok. Dia nak cerita benda ni, cerita masa penganah komunis dululah. Dia bunuh 7 jeneral, dia buat di luang pergi tu kan, bilik-bilik mana jeneral ni bunuh. Dia buang mayat-mayat semua dalam lubang buaya tu lah. Sedih cerita dia sedih. Makna dia komunis punya kekejaman, PKI dia panggil, Parti Komunis Indonesia, PKA. Itulah. Kejam, dia orang ni kejam tuan-tuan. Kita jangan leka sebut saya komunis ni. Kita tengok dia punya kekejaman dia dilakukan pada Indonesia, pada Malaysia semua kan. Alright. Saya tak nak sentuh isu sensitif ni. Okey, kalau kita tengok monumen Pancasila Sakti ya. Sebelah kanan tu skor saya tu. Kenal Zainuddin, orang Taman Muda Kedah. Tuan-tuan tengok yang kat tengah tu siapa dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok betul siapa dia tu. Inilah semacam adik saya. Kita dalam kelas ni junior kita kata adik saya. Kita latih dia, kita bimbing dia, kita terlibat operasi. Sebanyak operasi saya terlibat dengan dia. Latihan bersama. Dia pun masuk 22 komando. Okey, dia pun bekas 22 komando, saya pun 22 komando. Kami membesar sama-sama. Dia adalah Lieutenant Allahyarham Lieutenant Colonel Muhammad Zahir Armaya. Okey. Zahir Armaya orang kata anak seniman AR Badul Malaysia lah. Yang penembak sama tepat juga, itu. Tuan-tuan, saya minta ruang masa tuan-tuan ni untuk kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Colonel Zahir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih semua. So semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa Allahyarham Zahir. Amin. Dan semoga Allahyarham ditempatkan di tempat yang baik. Kita mohon juga semoga Allah Ta'ala menjaga ahli keluarga dia, murahkan rezeki ahli keluarga dia, anak-anak dia, isteri dia, pemudahkanlah segala urusan mereka. Dan Zahir kalah salah seorang anak dia dapat masuk komando nanti. So doa supaya dapat join komando dan berkhidmat untuk negara. Okey. Ini ada lagi satu keping gambar kami dekat monumen Pancasila Sakti itulah. Di sini. Ini kebanggaan Indonesia lah, dia punya monumen sejarah dia lah. Kita ada operasi macam bertamlisai dalam Gerahas kan. Kita patut buat monumen, ada dekat Kem Singudang tu ada, tapi tak sepesang segah macam ni lah. Ini dia 7 jeneral yang mati kan. 7 jeneral ya. Sangat besar buat itu. Okey, saya rasa itu saja. Itulah guys. Ini adalah perkongsian ya pasukan khas dari Malaysia tentang latihan bersama dengan pasukan khusus dari Indonesia ya, iaitu pasukan elit dari Indonesia. Jadi kalau ditengok ya, mereka ini sangat menghormati antara satu sama yang lain. Dan bila mendengar apa yang dia katakan tadi soal latihan, sampai ada yang nyawa pun hilang ya gara-gara latihan itu. Ini menunjukkan bahwa pasukan khusus nih sama ada Malaysia dan Indonesia, mereka ini dilatih bukan sembarangan ya. Mereka ini sangat sangat dilatih yang cukup begitu meletakkan harapan begitulah yang sangat tinggi. Jadi mereka ni itulah daripada 50 orang mungkin ada 4-5 orang sejak yang lepas, sebab latihannya itu bukan latihan yang sembarangan. Jadi bila melihat begini kan, pasukan keselamatan, pasukan khusus di negara kita ni, Malaysia, Indonesia, mereka ini betul-betul mempertaruhkan nyawa untuk menjaga kedaulatan negara Malaysia, Indonesia. Kalau di Indonesia ada Kopassus, kalau Malaysia ada pasukan khas ya. Jadi ini menunjukkan bahwa latihan bersama ini sering dilakukan, dan ini menunjukkan bahwa kedua negara kita ini saling menjaga ya, saling berbagi dan juga
saling menghormati antara satu sama yang lain. Jadi kalian sudah dengar bagaimana mereka latihan, lepas tu bagaimana hubungan Malaysia dan Indonesia itu begitu akrab sekali ya, dari segi ketenteraan, dari segi keselamatan. Nah, begitu yang kita mau sebenarnya. Jadi apabila mendengar perkongsian oleh Abang Syakirin Yusof ini, dia berkongsi pengalaman beliau ya, ketika latihan bersama antara pasukan khusus Indonesia dengan Malaysia. Nampak di situ keakraban dan juga latihan-latihan yang mereka jalan ini adalah latihan yang betul-betul menguji mental ya, mental, physical. Jadi kita harapkan hubungan kedua negara kita ini terus akrab lah begitu ya, terus kompak dan juga saling menghormati antara satu sama yang lain. Kepada kalian yang menonton video ni, kalian boleh tengok video-video dari channel Syakirin Yusof Official ni. Dia banyak sharing tentang pasukan-pasukan khusus gitu, dan juga ketenteraan lah. Dan beliau ini salah seorang anggota pasukan khas gitu. Jadi kalau dilihat tadi banyak gambar-gambar ketika beliau latihan bersama dengan pasukan khusus dari Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Ada beberapa info lah yang saya dapat pada video ini. Jadi ini dapat kita dengar bersama. Semoga dapat memberi tambahan maklumat kepada kita. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah ya. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.